Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazrin daripada podcast Logam Berharga. Ingin mengucapkan kepada para penonton selamat menyambut Ramadan dan selamat berpuasa. Sempena di bulan Ramadan ini, kami ingin mengucapkan selamat berpuasa dan jaga kesihatan untuk berpuasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengenalan. Saya Hazrin Salim bin Marjan, seorang Operation Business Coach. Bersama saya, seorang Certified Precious Metal Exchanger, Tuan Abdul Syukur Anwar. Selamat datang, Tuan Syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Hazrin, dan terima kasih juga pada semua penonton yang menonton episod-episod 1 hingga 6 di YouTube. Dan kami berharap penontonan ini berterusan memberi sokongan kepada kami. Untuk episod pertama hingga ke-6 saya panggil sebagai season 1. Season 1 tu ialah season pengenalan, dan season kedua ni ialah season tentang historical data statistik logam emas dan perak. Dia akan cover episod 7 hingga 12. Untuk penonton semua, kami harapkan sokongan dari anda semua dan minta supaya subscribe, like, komen dan share dengan kawan-kawan. Promo tentang podcast ni, saya dengan Tuan Syukur, kita menyediakan kuis pada akhir episod ini, dan soalan tu berkenaan dengan episod yang pertama. Jadi kita akan sediakan hadiah juga, 1 dirham. Jadi saya harap tuan-tuan yang cuba jawab kuis ni, yang pertama, yang penting kena subscribe dulu. Episod ni kita masih lagi dalam, kita macam episod pertama tu tajuknya keturunan logam berharga. Jadi kita teruskan dengan keturunan emas. Dan tentang keturunan ni saya rasa ada 2 perkara yang kita kena cover. Satu ialah tentang keturunan, yang kedua ialah berat. Mungkin situ pun kita Tuan Syukur boleh sentuh jugalah. Okey, semua sedia maklum kan keturunan ataupun grading grading emas ni. Kalau dalam konteks unit karat tu, dia terbagi pada 24 bahagian lah. Kalau dalam konteks barang kembang emas tu, dia terbagi pada 8 grading lah. 8 grading. 8 grading tu maksudnya 999 sampailah 375. Kita dah terangkan dalam episod pertama itu kan, yang sebelum-sebelum ni. Dalam bentuk jongkong emas pula, dia sekarang ni kita gunakan satu nilai yang international grading lah, iaitu 999.9 dalam bentuk 1000, dalam bahagian 1000. So kita dalam sebutan yang paling mudah kita sebut part per thousand lah. Orang cakap putih sikit part per thousand. Orang cakap bahasa Melayu tu bahagian dalam 1000. Itu dia punya pembahagian lah. Kalau karat tu dia ada 24 karat, 22 karat, dia quite common. So dalam timbangan pula, kita ada dalam logam berharga ni ada dua jenis timbangan atau unit yang digunakan pakai lah. Yang pertama, yang paling unggul ataupun yang standard atau digunakan pakai seluruh dunia, seluruh negara, troy ounce. Troy ounce tadilah. So troy ounce ni dia bersamaan dengan 31.1045 gram ataupun 31.10 gram, 1 troy ounce. Hanya untuk logam berharga saja troy ounce ni, bukan besi. Logam-logam besi tak terpakai. Okay, sebelum kita dekat sini ada 2 tajuk, satu tentang keturunan, satu lagi berat. Sebelum kita masuk tentang berat tu, saya nak tanya tentang keturunan. Okay. Kalau untuk orang biasalah nak kenal barang tu 99 ke 999, 916 tu macam mana caranya? Jadi banyak cara kan. Cara yang paling common, orang tengok warna. Orang biasa akan tengok warna lah. Dia tengok warna dan dia tengok warna 24 karat dengan 22 karat dari segi warna. Tapi agak susah sikit lah. Susah sikit untuk bezakan. So kami cadangkan guris atau batu hitam. Atau guris lah, maksudnya saya guris baru nampak isinya.
So perbezaan antara emas tulin dengan emas yang bukan bermutu rendah ataupun bermutu rendah, biasanya ada warna perbezaan. Warna dia, yang emas yang bermutu tinggi ni dia pudar sikit warna dia. Pudar. Mana yang rendah tu dia berkilat. Dari segi gurisannya. Tapi mesti guris juga. Guris lah. Guris. Yang emas lah. Itulah. Itu untuk pengetahuan umum lah. Umum. Tapi kalau kata untuk di pelombongan pula, mana-mana kita panggil macam nugget tu kan. Bukan yang aluvian nugget. Biasa dia boleh gigit. Dia gigit lah. Kalau jumpa nugget tu, dia akan test dengan gigi dia lah. Kalau katakan bekas gigi tu ada pada nugget tu, menunjukkan dia emas. Sebab emas ni sifat azali dia lembut. Lembut ni. Kalau gigit tu kita tahu keturunan tak. Maksudnya kita tahu logam tu berwarna emas, logam berwarna emas dan lembut adalah emas. Ada lagi satu kita panggil full gold. Pernah dengar full gold? Dia rapuh, warna dia emas. Kalau you gigit atau you kepuk-kepukkan dia akan hancur. Ini kita panggil pyrite. Mineral pyrite. Warna dia emas. Itu beza dia. Itu sebab banyak pelombong dia akan gigit. Kalau gigit dia rapuh, pecah lah. Itu bukan emas. Bukan emas. Bukan emas. Itu cara dia. Itu di peringkat pelombongan lah. Kalau untuk peringkat makcik-makcik, makcik-makcik ni minta maaf saya kata lah. Dia beli je. Dia beli kat kedai. Susah bagi dia. Memang betul. Memang bagi common people memang susah untuk nak tengok kan sama ada dia mutu tulis atau tidak. Cumanya yang kita praktis disebabkan kita ada undang-undang peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup, maka ada penandaan. Penandaan tu setiap bangka mamas yang hendak dijual mesti ada penandaan. Kalau tidak ada penandaan, jangan beli. Itu nasihat saya. Sebab jika kamu beli tanpa penandaan, kerajaan tidak akan melindungi hak pembeli tersebut. Kalau kena tipu lah. So dengan ditanda ni, itulah apa ni kita panggil guideline lah. Tanda 916, 999 mesti ada lah. Mesti ada lah. Mesti ada. Dia macam seolah sebab tanda ni di bawah peraturan undang-undang di Kerajaan Malaysia. So kalau siapa yang tanda tu, walaupun dia kita panggil volunteer, volunteer, sukarela, self-regulated, dia tetap bertanggungjawab siapa yang menjual dengan tanda tersebut. Itu sajalah yang membantu pada pembeli-pembeli, peminat-peminat bangka mamas ni. Artinya kena biasa. Satu, tengok tanda. Ya, betul. Yang kedua, guris pada batu hitam. Tapi tak boleh buat di kedai lah kan. Mengamuk kedai ni kan. Untuk dia semata-mata, nak usah tak boleh rajik. Macam itulah. Itu keperluan untuk ni teknikal sikit lah. Check density. Density. Itu dekat kedai ada kan? Tak ada. Sebab biasanya macam attribute atau ciri-ciri lain tu kita tak boleh apply masa membeli. Jadi kita mengharapkan sebagai consumer punya side ataupun pembeli atau customer atau pelanggan, dia hanya mampu bergantung kepada penandaan tu. Jadi dengan ada penandaan tadi, dia terlindung. Itu untuk emas. Artinya satu lagi saya dengar kadang-kadang dia orang bakar ke apa dah? Bakar. Itu bakar tu macam mana? Okey, dia ada beberapa tujuan lah. Tapi bakar ni prosesnya bukan perdagangan. Perdagangan maksudnya kedai-kedai runcit kan. Dia bakar tu dalam proses buyback. Ada buyback. So use untuk barang-barang kemas yang telah digunakan lah. So tujuan dibakar tu yang pertama, yang paling jelas untuk buang daki-daki yang bakar lah. So dia dapat dry weight. Jadi ada diskaun dia lah. So yang kedua, bakar tu boleh menentukan sama ada dia gold plating ataupun bukan. Ataupun tambahan, dia boleh menentukan barang-barang kemamas yang bermutu rendah. Contohnya, kalau you boleh try lah, ambil emas pound, you bakar, dia akan gelap sikit berbanding dengan emas 96.
Kalau kita biasa kita boleh tahu jugalah. Keturunan tu. Menggunakan apa pembakaran. Tapi itu satu kaedah yang konvensional lah. Bukan yang teknikal lah kan. Okay, sebelum kita cakap pasal berat ni, mungkin sentuh sikit tentang Perak, keturunan Perak pula. Macam mana? Okey. Kita terlepas topik Perak yang pada episod pertama kan. Perak ni merupakan tergolong dalam logam-logam berharga. Walaupun harga sekarang tak adalah dia tinggi sangat kan. Tapi dia tergolong dan dikenal recognized by international traders. Perak ni merupakan salah satu logam berharga. So dia ada penandaan juga. Dia sifat-sifat dia ada ciri-ciri penandaan dia ada. Dan dia boleh digunakan dalam semua industri. Industri hiasan diri, industri kesihatan, industri pembuatan, industri elektronik dan elektrik, semua ada. Keperluan dia ada. So untuk Bank Kemas Perak ni, sebenarnya di Malaysia ni dia tak ada popular berbanding di Eropah. Di Eropah, barang kemas Perak ni sangat popular berbanding dengan barang kemas emas. Di Eropah. Dan harganya dia jual bukan mengikut berat, tapi mengikut reka bentuk tu lah. Ikut. Okey, dah ada beberapa mutu lah. Tanda, seperti mana macam tandanya barang kemas emas. Dia ada 999, dia ada 958, kita panggil Silver Britannia. Silver Britannia. Dan dia ada Silver Sterling, 925. Dan yang paling popular Silver Sterling lah. 925 tu. So di Malaysia ni, kebanyakan produk-produk yang dibuat daripada Perak bermutu 999. Sebab malas nak buat 925. Murah kan? Barang kemas. Barang kemas. Ada yang 999. Tapi lokal macam, kita ada agensi-agensi yang buat yang melibatkan kraft tangan menggunakan logam Perak, seperti kraft tangan di Kelantan, Jabatan Kraft Tangan di Kelantan lah, dan Jabatan Kraft Tangan di Perak, yang mengusahakan memang. Untuk emas atau perak, kita yang paling mudah kita tengok pada penandaan. Ya, penandaan. Okay. Untuk bezakan logam perak dengan emas ni, kita ada satu simbol yang kita boleh guna. Untuk macam kita tengok 916 kan, dari satu kotak, dalam nombor tu di luar nombor tu ada kotak 4 segi. Itu menunjukkan, kotak tu menunjukkan emas. Sementara perak pula dia berbentuk simbol oblong ataupun bola rabi lah. Itu menunjukkan perak, logam perak. Okey, sekali lagi artinya tentang keturunan tu kita harap pada penandaan. Dan dengan penerangan tentang keturunan emas ni, jadi kita dengar promo ni sekejap. Jadi sebelum kita pergi ke tentang keturunan emas ni, tentang berat ni pula, kita berhenti sebentar. Kehidupan manusia. Kita diberi rahmat rumah dan kehidupan, bermula dengan air, awan, bukit, tumbuhan dan ternakan. Alhamdulillah, nikmat Allah mana mahu kau dustakan. Pihak zakat dan wakaf menerima zakat wakaf emas perak. Ada yang terima ringgit Malaysia, ada yang terima dalam bentuk logam berharga. Bayar zakat emas dengan emas atau ringgit. Bayar wakaf emas dengan emas atau ringgit. Sila rujuk agensi zakat dan wakaf negeri berdekatan anda. Terima kasih Tuan. Pembayaran zakat emas Tuan dan wakaf emas Tuan telah disempurnakan. Pihak zakat akan agihkan kepada asnaf yang layak. Asnaf terima zakat. Berbelanja barang dapur, majukan diri. Asnaf sebagai perangsang ekonomi. Asnaf sebagai pengguna, ekonomi terangsang dan makmur apabila asnaf diraikan. Kita teruskan dengan episod keturunan emas tadi. Jadi sekali lagi, untuk para penonton, yang paling mudah sekali dengan cara bakar lah, dengan cara gigit lah, paling mudah ialah penandaan. Penandaan pada barang kemas tu, emas dan perak tu mesti ada. Dan kita teruskan tajuk yang kemudian tentang episod
keturunan emas juga. Tapi kita akan bincang tentang berat pula. Okey. Berat ni saya nak pantun dulu. Tuan Syukur jangan jawab lah. Okey, Jangan jawab balik. Okey. Okey. Yang kurit itu kundi, yang merah itu saga. Ni pantun lama ni. Yang molek itu budi, yang indah tu bahasa. Jadi saya biasa dengar pantun ni. Saya baru dipahamkan yang kurit itu kundi itu, kurit maksudnya ada bintik-bintik. Kundi itu adalah sejenis saga. Dan di sini saya bawa sekali sini. Ada hitam dengan merah. Inilah kurit. Yang merah itu saga, ni merah ni saga. Oh, okey. Dia lain. Jadi dalam penempaan dulu, ni saya share sikitlah tentang numismatik kan. Jadi orang dulu menggunakan saga kundi ni digunakan untuk menimbang satu kupang. Tapi zaman dulu saya difahamkan oleh orang numismatik, bulian dulu dia gunakan sebenarnya 6 biji saga. Tapi tukang-tukang gunakan 5 biji saga. Satu biji saga disimpan. Kan? Okay. Jadi di pasaran banyak jumpa 5 biji saga saja. Jadi di pasaran orang takut nak leburkan. Kalau leburkan nak buat balik susah. Betul. Jadi awal dengan bulian 6 biji saga, di pasaran gunakan 5 biji saga. Itu lebih kurang lah. Ni tentang numismatik sikit. Nak share dengan Tuan Syukur. Oh, okey. Okay. Ni pertama kali. Ini pertama kali bagi saya lah. Benda yang jadi tentang berat ni kan. Kayaknya berat di pasaran tu macam mana KL Saya datang untuk bagi. Oh, okey. Berat tu lah. Terima kasih. Jadi saya tertarik dengan alat penimbang ni lah. Okey. Kita tengok alat penimbang ni dulu, apa fungsi dia kan. Okey, kita ada 2 bahagian. It's a balance. Dia akan balancekan benda itulah. Tanpa ada meter, tanpa ada analog, tanpa ada apa-apa. So, di sebelah yang bulat ni, actually, dia ada 2 side untuk sebagai penimbang. Yang ni kita panggil pemberat, yang ni kita subjek untuk kita timbang. So, kalau dia balance, maksudnya dia equal weight. Kalau dia balance, dia equal weight lah, berat yang sama lah. So timbang ni macam dulu ada yang kedai jual obat Cina tu, dia ada penimbang yang guna tali tu kan, lagi halus lagi. Lagi halus banding dengan Cik Azrin ni lah. Cik Azrin kena bawa saya sini. Kan? So dia ada, this one pemberat. So ini subjek kita nak timbang, menentukan masa dia equivalent weight pada pemberat ni. Begitu juga dengan sebab mengapa pilihan tu atau satu subjek tu menjadi pemberat. Itu soalan ni lah. Mungkin dari segi kestabilan dia ataupun dia punya kestabilan dia terhadap keadaan sekeliling. Contohnya dia tidak terkesan dengan perubahan cuaca. Perubahan cuaca maksudnya kalau cuaca sejuk dia kembang, kecut, kalau panas dia kembang, dan opposite lah. Jadi dia in dry form, dia mudah jadikan dia sebagai pemberat. Biji saga ni sesuai lah. Ya, itu ya karakter pemberat ni. Pada zaman dulu lah. Jadi sama biji saga, kalau untuk emas dulu dia guna buah karat. Buah karat. Okey. Jadi itu proses sejarah lah. Macam mana pemilihan untuk jadikan dia sebuah pemberat. Okey. So dalam konteks ini Tuan Hazim menunjukkan bahawa satu kupang ni bersama dengan 5 saga yang berwarna hitam ni lah, berbintik hitam. Nanti kalau saya angkat satu kupang ni, what happen? So dia akan jatuh ke sana lah. Dan dia akan stabilize balik. Okay? Tapi pada hari ni, kita tak adalah bawa biji saga ni kulit-kulit. So dan kita sekarang ni dah moden lah. Kita gunakan pemberat ni lah. So pemberat ni banyak yang bahan yang digunakan lah. Ada yang mahal, ada yang murah. Ada yang stainless steel. Okay? So pemberat lah menjadi sebagai asas untuk mengukur kepada ketulinan pertama. Beside berat itself. Kayaknya kalau dalam sekarang industri sekarang ni, KL Saya akan menjamin apa di situ? Okey, untuk KL Saya Office pula, kita menentukan kualiti.
quality dan Q, quality. Pada masa sama juga kita mengesahkan quantity. Okay. Quality maksudnya kandungan emas tu lah. Kandungan emas tu. Sama ada dia 99 ke 49, 39 atau bangku emas. Quantity especially untuk jongkok emas. As per specific by the statement tu lah. Sebab dalam gold bar ni kadang-kadang ada chop Bila kita ada chop 1 gram, pastikan dia tidak kurang daripada 1 gram. Dari segi quantity. Dari segi quality dah kita sahkan quantity. Kalau dia kata 1 kilo, pastikan dia tidak kurang 1 kilo. So, macam mana kita nak justifikan dia tak kurang 1 kilo? Kita guna penimbang. Macam ni lah penimbang ni Dan siapa yang nak mengesahkan penimbang ni berfungsi dengan betul? So, kita ada pemberat. Pemberat tu mengesahkan alat timbang ni boleh menimbang apa yang kita nak quantifykan. Tapi kira macam KLAC office ni menggunakan pemberat. Yes. Tak pakai biji saga. Tak pakai biji saga. So, okay, you bayangkan ini 1 kupang. Kalau 1 kilo saya nak letak berapa biji saga? Kan? Saya kena beli daripada hasil. Lepas tu saya kena cari yang balance macam ni lah. So, actually, ini panggil balance apa dalam bahasa Inggeris? Neraca. Neraca. Dia timbang, alat timbang neraca. Kalau bahasa Inggeris tak tahu. Tak, yang ini. Ini dia timbang digital. Yang ini manual. Tak tahu. Bahasa Malaysia neraca ada yang besar. Neraca kan. Dia tak ada pemberat. Dia tak ada pemberat. You kena letak pemberat sendiri sebagai perbandingan. Okey. Jadi itu dari segi aspek model Tuan Hazrin dan aspek KLAC Office, macam mana dia mengesahkan produk-produk jongkok emas. Okay, hanya sikit tentang numismatik lah. Numismatik. Bila saya ukur balik, kupang ni beratnya hanya 0.6 gram. Yang saya peliknya ialah ada variation, tapi kupang yang dikeluarkan di Aceh, di Kedah, Patani, Jawa, Filipina, kupangnya sama berat. So soalan saya, macam mana boleh sama berat tu? Adakah ditetapkan oleh tukang, ataupun ditetapkan oleh pedagang, atau ditetapkan oleh pemerintah? Itu soalan yang saya cuba cari jawapannya. Okey, sebelum kita teruskan lagi, mungkin kita janji dengan penonton untuk kuis lah. Kuis. Ya, betul. Betul. Kuis. Soalan ni daripada episod pertama. So soalannya ialah, ada berapa grade yang dibenarkan untuk barang kemas di Malaysia didagangkan di Malaysia? Tu berapa grade yang ada? Jawapan dengan nombor saja. Berapa grade? Maksudnya pihak KLAC Office akan menyumbang mana-mana yang subscribe, like, share dan menjawab soalan tersebut lah. Okay, siapa dulu, admin akan tentukan siapa dulu dia dapat, tapi siapa dulu pun dia mesti subscribe dulu. Ada subscribe, baru boleh jadi pemenang. Umpama percumanya kita nak air, semoga penerangan daripada episod ke-7 ni memberi manfaat kepada para penonton. Sila tonton tajuk episod akan datang, iaitu penggunaan dan bentuk logam berharga. Terima kasih.